والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, malam ini sampai kita pada ayat yang ke-19 yang meneruskan cerita tentang Nabiullah Adam, isterinya Hawa, dan musuh kepada manusia iaitu Iblis, yang telah kita cerita dalam ayat-ayat yang terdahulu pada pertemuan yang lalu. Bagaimana Iblis dikeluarkan oleh Allah daripada syurga atas pilihan dia. Namun begitu dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala kerana dikeluarkan daripada syurga, dan dia bersumpah untuk menarik manusia supaya menjadi pengikutnya di dalam neraka. Dan Allah bersebut, kalau hamba ikut la'amla'anna jahannam, kami akan penuhkan neraka jahannam itu minka wa mimman tabaraka minhum ajma'in. Siapa yang ikut kamu wahai iblis akan menjadi penghuni neraka, dan kami akan penuhkan neraka dengan pengikut kamu wahai iblis. Baik. Setelah iblis dikeluarkan daripada syurga, kenapa yang buat menyatakan iblis tidak lagi mampu untuk naik ke syurga? Bagian pendapat ulama kata dia boleh naik lagi tapi tak boleh duduk. Dia kira lalu tengok lalu tu lah, betul turun. Kali kalau naik turun. Bagian pendapat kata dia tak boleh naik lah. Dia tak boleh naik lah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haythu syi'tuma wala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, wahai Adam, tinggallah kamu dan juga isteri kamu di dalam syurga, dan makanlah oleh kamu berdua min haitsu syi'tuma, apa saja yang kamu nak. Hebat dalam syurga. Makanan tidak ada batasan. Namun syurga yang Allah sebut ni, para ulama kata ia jannatul khuld, syurga yang sebenar yang akan kita huni kelak insya-Allah. Dan sebagian pendapat kata itu hanyalah salah satu daripada taman-taman syurga yang wujud di beberapa tingkatan langit. Wallahu a'lam, Allah Maha mengetahui secara tepat syurga tersebut. Namun dalam keadaan syurga itu dinamakan oleh Allah sebagai syurga, ia ada batasan dia. Tidak seperti syurga yang bakal dihuni kalau setelah berlakunya kiamat, tidak ada batasan langsung. Nak makan apa fil. Yang haram di dunia pun dihalalkan oleh Allah padanya. Namun syurga ni yang Nabi Adam dan isteri dia dulu, dia pun boleh makan apa sahaja kecuali satu benda aja, wala taqraba hadhihi asy-syajarah, kata Allah, janganlah kamu dekati pokok ini. Fatakuna minadh dhalimin, akibat dia kalau mendekati pokok ni, makan daripada buah dia, kamu berdua akan tergolong di kalangan orang-orang yang zalim. Apa maksud zalim di sini? Ingkar arahan Allah. Sebab tu yang kata zalim tu bukan penunggu orang ya, bukan rampai tanah orang, bukan pancung kepala orang, bukan curi rumah orang ya. Yang kata zalim tu tak semayang pun zalim, tak tutup aurat pun zalim, tak puasa pun, semua perlanggaran menyebabkan orang itu zalim. Baik, pokok tu pokok
zina, maknanya jangan lu tengok. Aku tak zina pun aku tengok aja. Tengok tu pun membawa kepada zina. Maka Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati, kira-kira nak duduk saat bawah dia pun. Bila mula duduk bawah teduhan pokok tu, dia mula tengok, oh cantik buah ni. Ni dia tak pernah masak. Dia mula jadi dulu. Lepas itu jangan hampiri benda-benda maksiat. Allah judi. Boleh tu pimai-pimai depan kedai awak, depan kedai judi. Hari pertama lalu tu, kepala seri dia depan. Hari kedua dia mula balik sikit. Hari ketiga lama, hari keempat dia mula berhenti tengok. Lama-lama dia tanya. Dia bertanya, lu buat tikam macam mana? Dapat? Tangan dapat lagi lah, tapi sikit-sikit lagi kena lari satu nombor. Tu dia mula pasal lah. Tak boleh masuk yang terang-terang, dia pergi cari hak pintu belakang. Oh banyak kalau kita ni meriah tengok dengan kedai judi. Meriah. Wala taqraba, jangan hampiri. Bila mula dia akan buat. Dia akan buat baik. Pokok tu pokok apa? Tak usah boleh. Kita dulu kecil-kecil dulu tengah satu nasyid, wa khuldi, jangan dimakan. Kita pun lalu tepi jalan dulu kot ni, jalan banyak tu banyak kot kelubi, orang panggil wa khuldi. Okey tu lama-lama bankrupt lagu tu je, jeruk kelubi orang tak makan. Main mana punca buah khuldi ni? Allah sebut dalam Al-Quran, dalam satu ayat kata Allah Subhanahu wa taala, qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Iblis membisi Adam, hang tak bertunjuk ke hang ni pokok ni. Pokok ni jenis dia, kalau hang makan hang menjadi hidup kekal. Dan hang akan dapat kuasa yang tidak akan binasa. Ni dua benda yang iblis bisik. Daripada dulu sampai hari ni orang duk gila dua benda ni. Nak hidup lama kalau boleh tak mau mati. Kemudian nak ada kuasa lama kalau boleh tak mau kalah. Lepas tu tak umum lagi, tunggu harapan mana. Dua benda ni yang iblis bisik lama dah dekat Nabi Adam. Adam nak dah tunjukkan hang ni pokok ni, yang tahu tak jenis dia apa? Jenis dia adalah boleh mengekalkan kamu hidup, dan wa mulkin, kamu dapat kuasa la yabla, yang kuasa itu tidak akan hancur. Maknanya kamu boleh berkuasa selama-lamanya. Manusia memang tertarik semua. Macam mana iblis boleh masuk dalam syurga lalu membisik sesuatu kepada Nabi Adam? Kita lihat kata Allah, waswasa lahum asy-syaitan, lalu syaitan membisik kepada mereka berdua supaya apa? Makan. Lepas makan pokok tu, liyubdiya lahuma, kesan akibat daripada melanggar arahan Allah, akan terzahirlah aurat mereka. Kesan daripada makan pokok tu, melanggar arahan Allah, Allah cabut, Allah tanggalkan pakaian mereka. Baik. Macam mana syaitan boleh masuk dalam syurga sedang dia sudah dikeluarkan, diusir? Para ulama mufassirun menyatakan bahawa Allah bagi satu kekuatan kepada iblis yang mana percakapan dia boleh didengari hingga ke dalam syurga. Dia duduk di bawah, tapi dia boleh cakap. Allah bagi kekuatan quwwah al-khariqah, kekuatan yang sangat hebat, yang percakapan yang boleh didengari oleh Adam di atas sana. Itu sebab Allah kata waswasa. Waswasa ni bisikan halus yang kita tak nampak orang bisik. Tengah malam kita lalu dengar macam orang sembang, kali-kali tak ada orang, terdekat
apa? Was-wasan. Suara samar-samar tetapi tak nampak orang yang mengeluarkan suara. Main tidur dalam masjid tahajud, kata bunyi orang tu tembak. Sayup-sayup dengan suara. Mangkit pergi tengok belakang tirai tak ada, tengok kat mihrab tak ada, dah pakai kata pelik. Tapi kalau nampak orang selesai ke? Iblis, Nabi Adam kalau nampak yang main tu iblis, dah tahu dah iblis ni dia bergerak rotan dah dengan Allah. Tak mau dah janji dah aku nak bagi dia semua ni masuk neraka. Kalau nampak mungkinan besar. Ini ketentuan Allah. Cuma tafsiran yang disebutkan bahawa kalau dah iblis main duduk depan-depan mata ni, makanlah. Beda kata jangan berkumur aku. Tapi oleh kerana bisikan itu tidak dikelihatan orang dia, dan menimbulkan pula keinginan, akhirnya mereka berdua termakan buah daripada pohon yang dilarang oleh Allah ke atas mereka. Baik itu daripada cerita ni kita kena ambil iktibar yang cukup besar. Betapa Allah kata dalam kalimah fakula min haitsu syi'tuma, makanlah apa benda yang kamu nak makan, cuma jangan makan daripada pokok ni. Allah larang kita jangan makan beberapa benda aja. Ya Allah sebut dalam Quran, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairi wa ma uhilla li ghairi Allah. Diharamkan ke atas kamu bangkai, darah, babi dan sembelihan dengan tujuan bukan kerana Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu, minuman keras, judi dan sebagainya adalah sesuatu yang dilarang, jangan buat. Minuman satu jenis yang Allah larang kat kita, yang memabukkan. Yang lain harta mabuk, lamuk, yang mikat, yang betik, yang timun, yang apa, semua kita boleh buat jus hari ni. Yang dulu-dulu kita tak pernah minum pun jus jambu merah lah ni orang buat. Sihat minum jus manggi. Dulu siapa tak pernah fikir nak buat manggi jadi jus. Lagi pelik pada tu jus manggi ni blend campur dengan kopi jadi kopi manggi. Buat tak buat try tengok lah. Satu dia fungsi paling utama kali nak bagi lagi. Oh makan je, aku gambar orang tertweet badan. Maknanya semua benda kita boleh minum, kita boleh makan, 2-3 benda je yang Allah larang. Binatang pun banyak yang Allah bagi kita makan. Yang tak bagi makan tu payah kita nak tangkap pun. Rimah Allah larang kita makan. Awak ingat senang nak tangkap rimah, Allah larang makan. Payah. Boyok tak boleh makan. Besar tu besar. Satu daging boyok sedap nak payah nak tangkap. Tapi di Singapura dia ada ladang bela boyok untuk tujuan makan daripada lesen. So dalam TV tu tengok kulit dia jual buat pakaian, barangan apa, kulit dan sebagainya. Isi dia makan, dia pun kata sedap. Bila buat sup dia ada sumber kesihatan yang bagus. Tapi haram kita makan. Baik, benda yang Allah larang payah untuk kita dapat. Benda yang Allah tak larang senang. Namun dalam keadaan payah untuk orang cari. Arak tak nak jadi ulama mana? Ulama ayat teh orang nak kita minum saja. Tin arak dengan satu tin ayat teh mana mahal lagi? Arak lagi mahal. Tapi yang tu juga orang cari. Nah, dalam juga semua orang bagi. Satu je jangan. Tapi satu tu pun terlanggar juga. Ni kata tabiat manusia, bila kata larang yang tu dia teringat. Kalau kata jangan, pasti pun tak bagi kita. Bila budak kalau kita kata jangan, dia tak ada je yang nak. Kita letak arahan di kelas ni, buang sekolah tu kan. Ada juga yang nak try lah, dia tengok jadi lagu mana. Ustaz ni abang betul ke tak betul? Allah dah abang, jangan buat. Kalau buat aku usir, berlaku lalu Allah usir. Namun segalanya tidak boleh kita perburukkan Nabi Adam dan Hawa. Sebagian orang
Jadi duk tepek dia awal ni perempuan ni punca dah. Tak disebut pun dalam mana-mana ayat Hawa yang mula-mula ajak suami dia, jom makan. Jomlah try. Di sini fawaswasalahuma, kata Allah, Iblis mewaswaskan mereka berdua. Siapa dulu? Tak tahu. Siapa dulu? Tak tahu. Maka jangan kita tuduh Hawa isteri Adam lah punca kepada Nabi Adam makan dan dia pun makan. Akhirnya kita terpaksa hidup di dunia. Allah dah tentu dah awal dah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah bila Tuhan berkata kepada para malaikat, aku nak cipta di atas muka bumi bertakdir khalifah. Allah apa? Aku nak cipta di dunia fil ard. Cuma Allah transit dah dekat syurga. Macam kereta yang baru dibuat, keluar pada kilang Inokong tu, bukan hantar terus. Bukan hantar terus untuk diguna atas jalan raya. Dia patah dulu, brek dia bawa laju brek cing. Sagi yang efek dia bawa, try dulu efek dia fungsi ke ada macam-macam. Test dulu sampai dapat kelulusan yang betul-betul. Baru keluar. Kalau ada mana-mana benda yang tak apa nak betul, perlu diperbaiki, perlu dikesan, tak mana kekurangan, nanti keluar edisi seterusnya, tentu jangan buat dah. Sebab tu kereta Malaysia ni, edisi dia keluar baru cepat. Mula Saga BLF, Tata FL, tak ada lagu FLX, kemudian naik pula 1.6. Kalau awak pun tak buat cara awal FLX 1.6, aku dah beli dah hari tu. Mahal 2,000 je. Bawa lagi sedap. Dia awak jual dulu, aku try. Jual dulu, bukan orang guna baru tahu kamu bunyi tang ni tak kerja, enjin dia mengerang punya letup. Edisi seterusnya baru buat bagi dia. Apa-apa yang kena. Maka Allah bagi transit dah. Abang tak ni, uji dah. Yang ni jangan buat. Bila berlaku itu satu pedoman yang cukup besar untuk Nabi Adam, isterinya dan zuriatnya kelak berada di dunia. Jangan lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Dan memang Allah mencipta Adam untuk mengimarahkan muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, Iblis ni bila dia bisik dekat Nabi Adam, dia kata, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah?" Tahu tak? Sebab apa Tuhan kamu berdua melarang kamu mendekati atau makan daripada pokok ini? Tidaklah dia larang illa kecuali an takuna malakain, supaya kamu tidak menjadi malaikat. Bila jadi malaikat, malaikat ni pertama kekuatan badannya lebih daripada manusia. Itu di segi hidupnya yang panjang, sakit tak ada, kepatuhan tinggi kepada Allah, tak pernah ingkar. Segala yang ada pada malaikat itu tergiur oleh manusia. Jadi Iblis dia ambil kesempatan, dia kata, "Tahu tak Tuhan yang larang, supaya kamu tak mau kamu menjadi seperti malaikat." Di sini para ulama menyatakan bahawa Al-Imam Al-Kalbi menyatakan bahawa ayat ini menunjukkan para malaikat, segolongan para malaikat lebih mulia daripada manusia, yaitu sekumpulan malaikat itu seperti Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut dan beberapa malaikat yang lain. Ibnu Abbas dan juga Al-Imam Az-Zajjaj menyatakan bahawa orang-orang yang beriman mereka melebihi para malaikat pada segi kemuliaan berdasarkan beberapa ayat yang lain. Cuma yang Iblis itu sebut memberi petunjuk kepada beberapa kelebihan yang ada pada para malaikat yang tak ada pada orang. Yang juga sebaliknya, beberapa kelebihan yang ada pada orang tidak ada pada para malaikat. Tapi biasalah bila dia nak giurkan manusia, dia tak cerita manusia ni ada apa, dia cerita yang orang lain. Kadang kita beli kereta tu elok dah,
ataupun kamu akan hidup kekal. Betul Allah tak yang kau makan. Hampa dua orang ni akan mati. Mati pula cepat. Bukan macam mereka tu hidup lama kekal. Kuat pula, ada kuasa pula. Boleh menentang masa turun naik lagi bumi ni biasa. Siapa tak mau jadi Superman? Marah yang boleh angkat tak kereta dengan kanan kahwin. Selesai masalah. Pergi tanah terbang tu orang putih, dia nak bagi mereka, nak bagi orang hilang tension. Dia cipta manusia-manusia yang hebat. Bila orang tengok, orang rasa orang pun berangan-angan kalau boleh jadi macam Spiderman. Nak kita pakai poster Spiderman tu, dia mula abad dia macam mana. Dia buat mewujudkan karakter yang orang hanya berangan-angan lalu tenggelam dengan angan-angan. Dia tak bagi satu yang nyata ni, ini iblis. Nak suruh orang jadi macam malaikat, tak boleh. Tapi dah malaikat tu ada sifat-sifat yang tidak ada pada manusia. Akhirnya manusia tertipu. Padahal wa qasamahuma, tak cukup dengan cerita, dengan khabar, dia bersumpah pula. Qasamahuma ni dalam bahasa Arab wazan dia fa'ala. Fa'ala ni buat sungguh-sungguh, dia sumpah sungguh-sungguh. Bukan kata cerita main-main betul-betul tu ni. Makan bila kalau makan pun jadi kekal, hidup pun jadi hebat. Kemudian dia bila macam orang main direct selling lah. Lama kita tak buka mulut ni, tak apa, boleh lah tak juga. Lama tak kata lagu tu, dia punya lagu sini. Saat kita nak masuk rumah dia, saat tak bang tengok ni, kau ni try lagu tu ni, kau ni try baru seminggu, hasil dia macam apa. Tambah hak syarikat apa MLM, dia buka, dia bubuh gambar tu, kau ni dapat Mercedes lah, kau ni BMW 5 series, kau ni dapat boleh apa kereta-kereta yang rumah. Baru 2 bulan bang, dia pun melapor baru 2 bulan. Tak masuk pintu rumah tu, dia keluar balik. Syaitan tak abang lagu tu. Wa qasamahuma, dia sumpah pula, inni lakuma, sungguh aku ni minan nasihin, di kalangan orang, di kalangan yang memberi nasihat kepada kamu. Aku ni bukan apa, bukan dengki, bukan apa, aku nak bagi nasihat. Benda ni sungguh kalau makan boleh hidup kekal. Fadallahuma bighurur, lalu dia terus kecek. Bahasa kita kecek, rayu, apa, memberi janji demi janji, bahagian ditepati, bahagian tak ditepati. Bighurur, dalam keadaan tipu. Maka apa yang berlaku? Falamma dhaqa asy-syajarah, Allah syokak. Maknanya lepas dibisik, disumpah kepada mereka, kemudian duk rayu, duk habaq, duk ulang-ulang cerita, mereka pun teringin. Falamma dhaqa, bila mereka berdua rasa je pokok tu, badat lahuma sawatuhuma, makan je daripada pohon tersebut, maka kelihatan jelaslah aurat mereka berdua. Jadi telanjang, kata para ulama, tetanggai pakaian mereka. Walau dalam surga tak ada orang lagi. Kita telanjang nak rumah kita, lantai yang rumah kita nak melubah, tak ada orang. Tapi cuba lihat yang kata manusia ni, daripada mula cipta lagi, bila aurat terdedah, dia serta-merta akan tutup aurat dia. Kalau orang yang ada fitrah, sifat malu dalam hati dia, badan lahuma sawatuhuma, kelihatan aurat mereka. Apa yang mereka buat lepas itu? Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Lalu mereka pun rabut. Tafiqa yakhsifani, tarik daun-daun yang besar, melapik satu-satu, tutup kemaluan mereka. Mana ada orang? Orang ada. Tapi kalau fitrah manusia, aurat tak boleh kelihatan, malu. Serta-merta dia sebelum dia minta maaf apa-apa, tutup dulu malu. Maka orang yang mendedahkan aurat, orang itu
sensor dia dah rosak tingkuk, hati dia mati dah. Tabiat yang Allah bagi kat dia, fitrah yang Allah tanam, rasa malu yang akan jaga dia tu sudah hilang. Maka dia adalah seperti haiwan. Yang haiwan ni memang dari anak dia telanjang sampai dia kena melek pun dia telanjang. Fitrah manusia memang tidak mendedahkan aurat. Dan dari sini juga bila dia makan, kenapa Allah bogirkan mereka? Allah tak boleh bagi ke apa iqab ataupun denda yang lain? Allah tak bagi, tak boleh bagi ke satu tindakan yang lain selain daripada membogirkan mereka? Berarti bogir ni malu. Salah satu di antara amaran, tindakan ataupun hukuman yang amat memalukan. Tapi orang hari ni dia dedah aurat, dia tak malu. Habis sebab tu iblis tak penat dah. Dia tak perlu dah bersumpah sungguh-sungguh, dia tak perlu dah bisik sungguh-sungguh macam dulu. Dia tak kata apa pun orang buka dah. Budak-budak, anak-anak muda, anak gadis terutamanya, wanita terutamanya, cukup dengan melihat orang lain, dia sudah tergiur untuk melakukan apa yang dia lihat. Lalu lambakan pakaian yang mendedahkan aurat, begitu laris dijual pada hari ini. Tinggalkan pakaian yang ditempel nama Islam padanya pun ada unsur-unsur mendedahkan aurat, sempit, ketat, menyifatkan tubuh dan sebagainya. Wanadahuma rabbuhuma, tengok mereka tutup, mereka merasa menyesal. Lalu Tuhan memanggil mereka, menyeru mereka, alam anhakuma an tilkuma syajarah, bukankah aku dah larang hamba jangan dekati dua jenis pokok? Aku dah larang hamba berdua jangan dekati pokok tersebut. Dan aku dah bagi tahu hamba orang, inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang paling jelas bagi kamu. Ini diakui. Lalu mereka dengan segera berkata, Rabbana, qala Rabbana zalamna anfusana, kata mereka berdua, Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak ampunkan kami, jika Engkau tidak rahmati kami, pasti kami akan tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Ini doa untuk kita bertaubat kepada Allah. Ya Allah, kami dah langgar dah, kami dah buat maksiat, kami dah buat zalim atas diri kami. Ya Allah, kalau Engkau tak ampun, Engkau tak rahmati kami, tentu kami akan binasa dunia akhirat. Ayat ini menceritakan betapa kalau kita bersalah, kita mengaku kesalahan kita, Allah sayang kita. Tapi bila kita buat salah, kita duduk bergerak, kita duduk berkemar, kita nak cari dalil-dalil yang kononnya menyokong tindakan salah kita. Duk cari kata-kata orang yang berilmu kononnya nak defend kita punya tindakan, terus angkuh dan sombong di hadapan arahan Allah, Allah sangat murka dan benci. Cuba lihat, bila dia berdoa apa kata Allah? Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ayat lepas ni kita akan lihat Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Lepas Allah kecam mereka mengaku salah, Allah lantas menerima taubat mereka. Dalam ni Allah tak ulang benda tu, cuma dikuatkan dengan ayat pada surah Al-Baqarah yang telah kita sebut tadi. Jadi kalau kita buat salah, terus minta ampun, Allah sayang, Allah ampun kita. Qala bitu, tapi nampak lagu mana ketentuan Allah ataupun perjanjian antara manusia dengan Allah tetap berlaku. Iaitu kalaulah Nabi Adam dan isterinya melanggar, mereka akan diusir keluar juga daripada syurga Allah. Lalu kata Allah, qala bitu ba'dukum li ba'din adu, turunlah kamu ke dunia, maka sebahagian kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain.
manusia akan memusuhi iblis dan syaitan. Syaitan, iblis juga memusuhi manusia. Manusia sesama manusia juga permusuhan antara satu sama lain. Dan permusuhan itu akan kekal sampailah hari kiamat. Walau syaa rabbuka laja'alakum ummatan wahidah, kata Allah, kalaulah Tuhan boleh jadikan manusia ni satu fikrah, satu pandangan, satu parti, satu kumpulan, satu madhab, satu agama, Allah boleh buat. Tapi oleh kerana tabiat manusia, dia memang suka cari pasal, dia memang nak bermusuh-musuhan. Hampir dia nak bersatu kali, hampir nak bersatu kali. Jangan kata kumpulan yang besar, suami isteri pun cukup dah, berapa 2 orang je dalam rumah. Hak sikit-sikit tak apa, hak lanjak buat sidang media lah apa semua, masuk dalam mahkamah, turun naik. Cukup baru 2 orang, apatah lagi kalau satu kumpulan yang besar, satu negara, satu dunia, satu benua. Tentulah permusuhan itu adalah sesuatu yang berlaku. Walakum fil ard, dan bagi kamu di atas muka bumi tempat tinggal, wa mata'un ila hin, dan tempat untuk kamu bersuka-suka sehinggalah pada satu masa yang Allah tentukan. Hanya di muka bumi tempat kita tinggal, ada nikmat Allah bagi cukup bagi kita. Mata ni perhiasan, nikmat apa yang kita seronok. Qala fiha tahyawun, kata Allah, di muka bumi lah kamu hidup. Wa fiha tamutun, dan di dalamnya lah juga kamu akan mati. Wa minha tukhrajun, dan daripada bumi juga kamu akan dikeluarkan semula, dihadapkan di hadapan Allah, diperiksa segala perbuatan, ditimbang segala amalan, dan diberi segala balasan. Dan itu adalah sesuatu yang pasti, yang tidak akan terlepas seorang pun di kalangan kita, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah lepas ni kita akan lihat bagaimana bermulanya permusuhan yang tiada penghujungnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita akan kisah yang telah kita baca, supaya jangan kita ulang apa yang berlaku. Dan hendaklah kita sentiasa mengelak daripada fitnah syaitan, yang syaitan telah kita terang hakikatnya adalah sejenis makhluk yang dijadikan oleh Allah sebagai musuh dalam keadaan memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya kita tak boleh nampak. Kalau nampak senang, tapi bila tak nampak, itulah yang agak sukar untuk kita elak. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh.